Bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan lupalah kalau anda ambil gambar ke, nak bagi ucapan Ramadan ke apa ke, hashtag Seindah Kasih. Itu kami punya hashtag lah di TV3. Kalau boleh tag MHI TV3 juga. Kita pun nak berkongsi kemeriahan Ramadan ini bersama dengan anda. Dan bersempena kemeriahan ni kan, saya rasa kita masuk Ramadan keempat ni, ramai yang mungkin ada niat sambil berpuasa sambil menjaga badan, nak cantik lah masa macam raya tahun kan. Ni macam tu. Saya rasa ni tipikal lah kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu diet masa-masa berpuasa ni, bagaimana kita boleh perlihatkan supaya kita dapat maksimum health benefit ataupun kesihatan yang maksima daripada berpuasa. Betul. Dan ada juga di antara kita yang mungkin mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk mereka nak menurunkan berat badan lah kan. Ambil kesempatan lah kata orang cakap kan. Dan kalau ikutkan, kalau kita berpuasa ketika Ramadan ni, dari faktor kesihatan banyak kan. Boleh memperbaiki metabolisme, menurunkan kolesterol darah kita. Boleh kira macam sihatlah badan kita tu. Ya, macam seakan kita tekan reset button tu lah. Kita sihat semula. Kat mana button nak tekan? Mana? Bagi tanya doktor. Mungkin kita boleh cari doktor. Bersama kita pagi ini Dr. Malinda Muhammad Ali, pengamal perubatan nutrisi dan penuaan sihat. Saya suka perkataan tu. Penuaan sihat. Penuaan sihat. Kita tua tak apa, kita ikut usia tapi kita kena sihat. Itu paling penting. Bahasa putihnya healthy aging. Yes. Okey, doktor. Kita nak bercakap tentang kebaikan berpuasa ni lah. Tapi dari sudut saintifik lah, bagi pandangan doktor, apakah kebaikan berpuasa dari segi saintifik? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya rasa saya sangat berbangga hari ini dengan Fazli dan Sofian, orang-orang yang muda-muda dan saya rasa healthy aging basically. Dan insyaAllah sebenarnya kalau kita lihat dari segi puasa, puasa ni sebenarnya bukan sesuatu yang asing untuk diri kita. So basically, tapi dalam 10 tahun kebelakangan ni, sebenarnya banyak kajian-kajian telah diterbitkan sebab saintis-saintis di luar sana eager nak tahu apa sebenarnya kebaikan berpuasa. So macam yang Fazli kata tadi kan, dia boleh reset metabolism kita. Okey, so dia boleh menstabilkan hormon kita, menurunkan berat badan. Cuma hari ini kita akan bincang sikit sebab kadang orang bulan puasa pun berat tak turun. Itu isunya. Ya, betul. Sebab dia tak puasa. Dan antara yang menarik perhatian sekarang, banyak kajian menunjukkan bahawa puasa boleh mengaktifkan satu proses kita panggil autophagy. Okey, proses autophagy ini adalah proses deep cellular cleansing atau satu proses detoksifikasi yang sangat memainkan peranan dalam pencegahan kanser. Yes. So that's why kalau kita baca di internet kan, memang banyak sangat topik atau research kajian yang diterbitkan dalam jurnal antarabangsa. Dan in fact tahun 2016 ada seorang profesor dekat Jepun, Dr. Oshumi, dia dapat Nobel Prize sebab mengkaji bagaimana proses autophagy ni berlaku bila kita berpuasa. Kalau macam tu nak yang puasa. Ya, betul. Tapi kena ada cara lah. InsyaAllah. Betul cara juga. Dr. Malinda, ada yang macam kalau bukan bulan puasa, ada yang mengatakan bahawa intermittent fasting ataupun lebih dikenali sebagai IF ni, dia lebih kurang sama dengan puasa. Adakah sama atau tidak sebenarnya, doktor? Okey, so soalan yang menarik sebenarnya sebab ramai yang keliru. Ada yang kata macam diet IF. Okey, so diet IF sebenarnya, IF ni adalah satu amalan sebenarnya. Dan kalau kita bincangkan tentang puasa, puasa ni adalah satu topik yang luas di mana di bawah orang kata the umbrella of fasting tu ada banyak. Okey, ada banyak dan di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa dalam Islam. Dan kita ada intermittent fasting. Dan puasa Ramadan ni adalah puasa kita panggil dry fasting. Puasa kering. Bulan Ramadan kita buat dry fasting lah. Maksudnya kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Tapi jangan buat IF dalam bulan puasa. Boleh minum sebab IF ni adalah water fasting. Buat confuse pula ya. Tapi itu namanya puasa kering lah. Tapi untuk wanita sebenarnya kadang-kadang ada waktu yang kita tak boleh berpuasa, tapi dalam puasa kita nak turunkan berat badan, kita boleh mengamalkan IF. Okey, dan sebenarnya IF adalah satu yang saya rasa sangat-sangat fleksibel untuk kita lakukan. Dan sebenarnya untuk mungkin penonton-penonton di luar sana yang nak turunkan berat badan, so kita boleh gunakan kombinasi fasting atau puasa di bulan Ramadan dan juga intermittent fasting. Contohnya, so jadinya kita akan berpuasa siang, so daripada subuh sampai maghrib lebih kurang 13-14 jam. Dan waktu malam kita hanya berbuka sekali. Dan sampai esok pagi tu sebenarnya malam tu dikira sebagai intermittent fasting. So malam bila kita puasa just minum air sahaja. Sebab puasa dalam IF ni kita boleh minum air. Sebab tu saya jangan buat waktu siang, buat waktu malam. So jadinya kita boleh dapat IF, dry fasting dan kombinasi dengan intermittent fasting biasa. Kebiasaannya yang buat IF ni waktu siang. Jadi kita dapat maksimum efek
efek dia tak dapat lah. Okey, kayaknya ada orang buat salah kayaknya kan. Depends juga, bergantung kepada kalau kita katalah bulan Ramadan sebenarnya memang kita fokus pada puasa syar'i, puasa Islam kan. Tapi kalau dalam intermittent fasting sebenarnya dia sangat bergantung kepada berapa jam kita berpuasa. So untuk pembakaran lemak sekurang-kurangnya 16 jam. Okey. So kalau kita buat 12 jam 3 tahun pun berat tak turun. Okey, cakap. Wow, doktor. Dia begitu spesifik. Belas-belas jam tu, kalau 14 jam ikut kita punya ni, tak berapa nak bakar lemak lah. Dia kena activated selepas 16 jam. Ya, saya. Kalau tengok ada satu screen, satu graf yang saya paparkan di skrin tadi, kita tengok selepas 16 jam, maksudnya badan kita telah menggunakan lemak. So, gluconeogenesis maksudnya pembakaran lemak. Okay, so kalau kita lihat di situ, dia punya switch point is actually lebih kurang 16 jam ke atas. Baik. So di situlah sebenarnya pembakaran lemak berlaku. Jadi ada orang cakap macam dalam bahasa standardnya kalau nak buat proses pembakaran lemak ni kena bersukan, kena exercise apa semua. Jadi jadi dengan mengamalkan apa nama? Tadi mengamalkan IF tadi tu boleh bakar lemak juga dalam masa sama. Boleh sangat-sangat membantu. Tapi sebenarnya kalau lihat tadi saya cuba kupas sedikit, bila kita buat intermittent fasting, pembakaran lemak tu lah 16 jam ke atas. Tetapi sekiranya dalam bulan Ramadan, Allah is so great kan. So sebenarnya kita boleh mencapai tahap pembakaran lemak lebih awal. Seawal 10 hingga 12 jam sekiranya kita buat dry fasting atau puasa bulan Ramadan ni. Sebab apa Dr. Kalau kita tengok bila contoh kita berpuasa kan, daripada pagi sampai pukul 4, pukul 5 kita dah rasa bau nafas kita tu berbeza. Itu adalah bau ketosis. Ketosis tu terhasil daripada pembakaran lemak. Oh, ya ke? Ya. Tuhan, baru kita tahu. Bau bau pembakaran lemak. Ya, badan kita menggunakan lemak, so dia akan menghasilkan keton. So keton tu sebenarnya dia akan mengeluarkan bau dan urin pun akan Tapi dari segi faktor kesihatan pula bagaimana, tak menjejaskan apa-apa dalam badan kita ke? Maksudnya IF ataupun puasa. Kedua-duanya saya rasa kita kena ada ilmu. Kita kena tahu cara. Contohnya dalam Islam pun sebenarnya Allah dah gariskan sangat cantik. So dia ada rusah kalau kita mengandung, kalau kita dah tak sihat, so kita tak boleh berpuasa. Sama juga dalam IF. So dalam IF kita kena tahu diri kita lah. So contohnya macam kita memang ada berat badan, ada masalah berat badan. So lemak kita memang banyak. So sekarang ni kita nak tukarkan metabolisme yang selalu menggunakan glukosa kepada metabolisme yang menggunakan lemak. So jadinya 16 sikit-sikit lah naikkan. So slowly dia akan bantu. So kita kena lihat diri kita juga. Doktor sangat spesifik di mana bila ada proses ketosis dan sebagainya, itulah proses pembakaran lemak. Tetapi bila kita tengok ada bazar Ramadan, meriah. Bila kita sehari berpuasa ni nak air gula saja, nasi nak berbukit-bukit. Doktor, bagaimana ini, adakah boleh kita makan sebanyak itu ataupun kita kena jaga juga, kena pastikan ada kalori defisit bagi seseorang individu ke bagaimana? Sebab kita nak kurus tapi masa sama berbuka kan? Macam saya mana faham. tu, kalau tengok tadi kan daya di pasar Ramadan, banyak makanan. Segalanya fresh. Betul. Satu, saya rasa kesilapan ramai orang yang tak turun berat badan dalam proses kita berpuasa ialah waktu kita panggil eating window ataupun waktu kita berbuka puasa. Okey, so kalau prinsipnya sebenarnya kalau kita makan makanan yang manis, yang mengandungi gula, nasi berapa kali tambah kan sampai kenyang macam tu. So itu akan menyebabkan glukosa dalam darah kita akan meningkat mencanak dengan banyak. So bila glukosa akan meningkat banyak, kita akan merembeskan banyak insulin dan insulin akan menyebabkan lebih banyak lemak akan disimpan. So dia akan orang kata melambatkan proses pembakaran lemak tu. Jadi apakah makanan yang disarankan oleh doktor untuk nak menurunkan berat badan? Apa yang saya tahu, kita tukarlah. Kalau biasanya kita makan makanan yang berminyak, bergoreng, kita tukar kepada kukus dan sebagainya kan. Betul. Apa mungkin antara makanan yang mungkin doktor boleh sarankan? Okey, saya rasa apa yang Fazil bagi tahu tadi memang sangat-sangat penting dan dari segi penurunan berat badan, so kajian menunjukkan it's actually something to do dengan insulin, dengan lemak, dengan glukosa. Kurangkan minum air yang manis. Simple je. Kalau hari ni mungkin penonton-penonton di luar sana nak mulakan diet hari ni, kurangkan yang manis. Kuih-kuih manis. Kuih-kuih manis dan makan nasi tu kalau boleh tukar kepada beras yang rendah glycemic index. Beras contohnya basmati, parboil kan. Okey, dan lebihkan makan makanan yang mengandungi protein dan juga lemak baik.
seperti lemak kelapa kan, daripada olive oil. Mana cari tepung pelita yang tak manis? Awak kena bayangkan imajinasi kita apa. Saya rasa mungkin gula tu kita kurangkan, tapi dalam konteks karbohidrat yang kita makan tu kita boleh makan. Itu pembakaran yang baik dengan protein kita tambah kan. Tapi gula-gula ni lah. Ya, makanan Melayu kita ni kan kadang yelah, kita makanan pun dah manis. Kita minum pula minuman yang bergas, manis juga. Kalau ada satu step yang kita nak mulakan hari ni ialah kurangkan gula. Mulakan dengan itu. Dan satu lagi tips yang penting untuk bulan Ramadan, ialah kurangkan kekerapan makan. Sebab kadang-kadang kita nak turunkan berat badan, tapi lepas kita berpuasa tu, kita berbuka, lepas tu kita akan makan moreh, lepas tu malam sebelum tidur kita makan lagi. So itu akan menyebabkan memang sebab metabolisme kita dah masa tu dia nak rehat kan. So jadinya memang susah nak turun berat. Cara yang salah kalau kita lihat minum air secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi. Betul. Cara yang salah bila kita bersahur tu kita minum banyak air waktu ketika itu sahaja kan. Betul kan? Itu yang selalu kita toilet tu. Padahal dia macam akumulasi yang sepatutnya sepanjang malam minum air kan. Sepanjang malam makan saja. PKM sarankan 8 gelas sehari kan. Waktu berbuka. Tapi kita boleh sesuaikan dengan mungkin sebelum berbuka tu dan selepas sebelum kita tarawih. Ya betul. Tapi cuba elakkan makan moreh tu dalam pukul 9, pukul 10, 11, 12. That's the time badan kita sebenarnya nak rehat. Dia pun nak rehat juga. Sebab tu puasa bantu proses detoksifikasi. Akhir sekali doktor, satu nasihat untuk kita kekalkan disiplin kita, jangan makan minum masa berbuka ni ikut nafsu saja. Silakan doktor. Okey, so kepada penonton di luar sana yang nak dalam proses kita nak meningkatkan keimanan di bulan puasa ni, kita nak meningkatkan kesihatan kita. So Allah dah berikan saya rasa satu amalan yang sangat hebat untuk kita. So kongsi kita amalkan, dan dalam masa yang sama ikut sunnah. Berhenti sebelum kenyang. Dan juga pilih pemakanan yang lebih sihat mengikut apa yang disarankan. Macam mana tak bolehlah makan buffet? Dan betul lah tu. Berhenti sebelum kenyang. Kita ni selagi dah kenyang, lagi buffet. Lagilah buffet. Masih tak terlambat lagi untuk anda kan. Masih lagi terlambat. Sebab ada orang cakap macam setiap tahun tak turun berat badan, sama saja kan. Jadi yang paling penting kita kena ada ilmu lah. Kalau kita dah buat AF dan sebagainya, takut-takut ianya mengundang kesihatan yang teruk pula kepada diri kita kan.